saya nak dedahkan pasal kajian saya tentang pilihan raya. Disclaimer, tak adalah saya buat kelas ni supaya anda beli saham pilihan raya. Saya harap benda ni kita dapat tengoklah apa sebenarnya trend berkaitan dengan pilihan raya ni, tuan-tuan dan puan. Apa sebenarnya trend yang berlaku. Okey, untuk permulaan dia, jadi saya pun cubalah melihat kepada tarikh-tarikh yang ada dalam pilihan raya ni. Jadi pilihan raya kita dah bermula sejak tahun 1955, tuan-tuan dan puan. 1955, 1959, 1964, 69. So kalau ingat tahun 1969 ni antara yang TV lah. Okay. So kita ada, jangan dilupakan lah, kita ada tragedi 13 Mei 1969. Kemudian adalah dia punya tu. Jadi adalah dia punya percentage ataupun statistik kat sini. So itu salah satu dia lah dalam usaha untuk kita buat kajian ni. Kita nak buat kajian, sebenarnya fokus kita pada malam ni dari sudut stock market, dari sudut kita nak untung ni, macam mana strategi dia. Sebab kita sebagai technical analyst, kita sebagai traders ataupun investors, tak nak kita menggunakan statistik probability. Stock ni adalah probability game pun dia jugalah sebenarnya untuk kita mencapai keuntungan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan puan yang mungkin baru buka account CDS, baru nak mula trade, tak pernah lagi lah terdedah dengan stock market sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya. Jadi mungkin pada sesi kali ni kita tuan-puan dapat ilmu baru lah. Tak perlu melaluinya, tetapi boleh tingkatkan pengalaman dan perjalanan pembelajaran tuan-tuan dan puan dengan melihat apa yang saya cerita pada malam ni. Step by step, okay, benda apa yang kita kena buat dulu? Pertama sekali kita kena dapatkan segala tarikh pilihan raya yang ada. Wikipedia bahasa Inggeris senang, terus boleh nampak terus polling date dia, tarikh pilihan raya. Tarikh pilihan raya ni kemudiannya saya masukkan dalam saya punya folder saham. Jadi saya masukkan dia, jadilah tarikh PRU. Okay, dalam file bentuk format CSV. Jadi inilah dia tarikh-tarikh yang ada. So tahun 1955 tarikh dia adalah sekian-sekian tarikh. So saya boleh besarkan. Okay. So kita dah ada tarikh ni tuan-tuan. Okay. So kita dah ada tarikh ni. Kemudian apa yang kita kena buat? Okay. So kita mulakan dahulu dengan melihat kepada stock market tu sendiri. Okay. So biasanya kita kena guna chatting platform lah tuan-tuan. Benda pertama sekali kita akan buka lah, saya akan buka index view dan saya dah siapkan berdasarkan bila kita dah dapat tarikh-tarikh tu. Saya ingat benda yang kita boleh tengok adalah kita akan mulakan dengan FBM KLCI. Jadi dekat TradingView ni, inilah rujukan kita. Jadi saya dah buat tarikh. Mungkin untuk lebih nampak kita akan buka dalam bentuk weekly chart. Dan line pilihan raya saya dah buat secara vertical line. Okay, so ini tutup tepi. Saya dah buat vertical line. Itulah tarikh-tarikh pilihan raya. Saya ambil tarikh tersebut adalah last day. Okay, last day sebelum tarikh pilihan raya. Jadi berdasarkan kepada tarikh pilihan raya tu, TradingView nampaknya kalau kita tengok dekat sini, pilihan raya yang pertama adalah 1982. Walaupun pilihan raya sebenarnya kalau kita tengok dekat tarikh PRU yang ada adalah sejak 1955 lagi. Okay, so tarikh pilihan raya 1955. Tahun berapa kita merdeka tuan-tuan? 1957. Jadi pilihan raya pertama 1955 sebelum merdeka. So refresh balik ilmu sejarah kita. Okay, by the way, jadi kita tengoklah. Kita boleh tarik. So ini 1982. Kita boleh ambil ruler kat sini. Yang mana kalau kita cuba besarkan, kita naikkan dia. Okay, so kat sini kita boleh nampak selepas pilihan raya, dia jatuh dalam tempoh lebih kurang 100 hari. 100 hari ataupun 17 bar. Oh, ini weekly chart. Okay, so kita kembali semula ke 1982. Okay, so boleh je kita ambil daily chart, tapi dia akan jadi banyak lah. Okay, jadi tak apa, kita cuba tengok habis-habis. Bila daily ni dia nampak tarik lalat lah tuan-tuan. Dia nampak tarik lalat. Walaupun pun kita boleh ambil. Ambil lah daily. So kita ambil daripada tarikh sini sekian-sekian. So dalam tempoh
118 hari pertama ataupun 78 hari trading, maka kita boleh nampak indeks jatuh lah sebanyak lebih kurang 100 mata, jatuh 31%. 1982 kita boleh nampak kejatuhan 100 mata, okay, dalam 120 hari atau 81 trading days. Tapi kita boleh nampak dalam tempoh berapa lama lepas tu market naik balik lah dan mencecah peak dia. Okay, mencecah peak dia pada tempoh 666 hari sebelum dia jatuh semula lah. Naik 34% iaitu sebanyak 666 hari, 450 trading days. So tadi kalau time jatuh tadi kita tengok dia jatuh lebih kurang 34% jugalah. Okay, lebih kurang 30% juga. So kita secara rambang lah, jatuh 30%. Okay, so dah dapat tuan-puan. So ini adalah antara benda yang kita nak kena tengok lah. Okay, so kita kupas. Okay, so pada tahun 1986 nampak tak ada fasa kejatuhan. Jadi kita boleh terus kata 1986. Okay, so kita boleh tengok terus dia naik berapa banyak tu tuan-puan. Okay, terus naik sehingga dia mula jatuh ketara tu. Naik 115%. Lepas tu 377 hari. Trading days adalah 255 trading days. So kita boleh tambah. Jadi tak apa. Yang tu kita... Okay, so ini tahun 1990 tuan-tuan dan puan. Okay, tahun 1990. Jadi kalau tahun 1990 ni kita tengok dia sideway lah. Kita anggap dia sideway lah. So sideway mungkin dekat sini, mungkin dekat sini. 100 hari dia sideway. Okay, so kita tarik kat sini. Kita anggaplah dia sideway. Sideway mungkin tak apalah, kita tak taruh lah percentage sangat 1990 market sideway. Sideway static je. Mungkin lebih kurang 4%, loss mungkin negatif 10%. Jadi dia berlangsung selama 102 hari bersamaan 69 trading days. Ini kita eyeballing lah, eyeballing. Maksudnya tak adalah nak betul-betul exactly berapa tarikh dia apa semua kan. Okay, jadi kat sini kita ambil daripada tarikh kat sini, kita tarik ke atas. Okay, naik 30%. Okay, naik 30%. Lepas tu tarik hari dia 249 hari. Okay, bersamaan dengan 166 trading days. Boleh tuan-puan? So far okay. Ada beberapa saja pilihan raya ni. Sambil-sambil tu juga kita pun tahulah tuan-puan. Sebenarnya kita boleh belajar berkaitan dengan apa yang berlaku yang lepas. Chart semua dah simpan. Semua ada data tu. Dan nanti next lagi saya akan siap tunjuk lagi bagaimana kita boleh gunakan programming untuk dapatkan maklumat yang lebih jelas. Okay, saya akan tunjukkan semualah. Jadi kat sini, kalau kita tengok kat sini, ini adalah tahun 1995. Pasaran tu naik lah. Kita consider naik terus. Tapi naik tu sekejap sebelum dia mula jatuh. Jadi kalau kita tengok kat sini, katalah naik kat sini, naik dalam 10% lah kita letak dalam masa 100 hari. 105 hari, okay, dan bersamaan dengan 70 trading days. Kemudian yang barulah dia jatuh semula. Tapi just for the sake of, yelah yang lain pun kita ingat macam bila dia naik lepas tu, ada yang naik 666 hari, ada yang naik 377 hari, ada yang naik 249 hari. Jadi kita ambil lah, mungkin kita boleh consider dalam tempoh 250 hari ke daripada tarikh pilihan raya. 250 hari, 270 hari. Macam ni lah. Lebih kurang juga lah 270 hari. Naik 10% juga dalam masa 274 hari lebih kurang. 186 trading days. Jadi itu tahun 1995. Tuan-tuan, kita tengok pula. Bila lagi pilihan raya ni? Tahun 1999. Yang ni kalau kita boleh tengok, kita masukkan data. Tarik dari sini ke maksimum 84 hari. 1999. Naik 36%. 84 hari. Kemudian kita ada 56 trading days. Okay, so lah sebelum dia jatuh. Okay, bila dia jatuh pun dah memang teruk lah. Okay, so kita tengok pula tahun 2004. 2004, lepas pilihan raya dia jatuh. Lebih kurang 10% dalam masa 31 hari. Okay, jatuh dalam masa 31 hari, 21 trading days. Okay, tapi ini jatuh. Tapi kalau kita cuba tengok, dalam mungkin kita ambil juga tempoh masa dalam, ambil lah berapa lama yang ni berjaya naik ni. Kalau tempoh 272 hari. Okay, so kita cuba tengok. Naik 8% dalam tempoh 273 hari.
bersama dengan 181 trading days. Okay, so itu adalah tahun 2004. Okay, kita fast forward lagi. Tahun 2008. Tahun 2008, okay, so kita boleh nampak basically yang ni pun lepas pilihan raya tu betul-betul jatuh tu Puan. Gap down sebenarnya. So sebenarnya dia sideway lah. Kita anggap dia sideway. 71 hari sebenarnya. Kalau beli sebelum pilihan raya, sideways selama 71 hari, 48 trading days. Bali betul-betul lepas pilihan raya, naik 10%, 71 hari. Okay, tapi lepas tu menjunam. Kita boleh tahu menjunam. Okay. Nanti saya akan bagi tahu konteks dia. Kadang-kadang ada faktor luaran sebenarnya yang terlibat dalam menjunam tu. Dalam waktu dia menjunam. Okay, so kita tengok tahun 2013 sempat jatuh lah. Kita anggap dia sempat jatuh daripada sini ke bawah ni 115 hari. Sama dia jatuh ataupun dia sideways. 2013 jatuh atau sideways sebab kejatuhan dia dalam 5%. Dalam tempoh 115 hari, 80 trading days. So itu dia. Ini kita tengok dulu secara dekat. Nanti saya tengok secara kasar lah. Tapi kalau kita tarik dia daripada ke sini sampai dia punya yang maksimum, naik 425 hari, naik 7%, 425 hari atau 289 trading day. Jadi kita pun fast forward kepada tahun 2018, jatuh 10% lah. Jatuh 10% dalam masa 57 hari. 2018 jatuh kita 10%, 57 hari, 39 trading days. So jadi yang sekarang ni adalah pilihan raya yang terbaru lah. Akan berlaku pada 19 November 2022. Okey, kita tengok ada tak yang persamaan-persamaan yang ada. Okey, kadang-kadang ada yang terus naik lepas tu. Okey, ada yang jatuh dulu baru naik. Ada juga yang jatuh dan tak naik-naik. Jadi kalau kita boleh labelkan yang ni jatuh tak naik-naik lah. Okay, jatuh tak naik-naik. 2008 pun sideways. Ini kita consider macam jatuh lah juga. Waktu tu sebenarnya jatuh tak naik. Kemudian yang ni 2004 2004 pun nampak macam sideways. 2004 kalau kita tengok. Tapi lepas tu market masih boleh naik sebelum next pilihan raya. So far kesemuanya kecuali 2013 nampak sideways. Kita buat perbandingan sebelum next pilihan raya lah. Okay, kita buat perbandingan sebelum next pilihan raya lah. Okay, so ini perbandingan yang kita kembali semula. 1982 sideways, ataupun jatuh. Sideways ataupun jatuh. Okay. Kemudian 1986 naik. 1986 naik sebelum next pilihan raya. 1990 pun naik sebelum next pilihan raya. 1995 naiklah, nampaklah naik. Tapi kalau sebelum next pilihan raya jatuh lah. Menjelang next pilihan raya. So kemudian kita boleh nampak 99 kita anggap sideways. So sideways. 2004 sebelum next pilihan raya naik. 2008 sebelum next pilihan raya at least naik lah. At least naik sebenarnya. 2013 sideways. 2018 sehingga pilihan raya yang terbaru ni jatuh. So ini antara apa yang kita dapat perhatikan dalam kajian kita melihat kepada chart. Jadi tahun 1982 sideways ataupun jatuh. 1986 naik. 1990 naik. 1995 jatuh. 1999 sideways. 2004 naik. 2008 naik. 2013 sideways. 2018 jatuh. Jadi, apakah faktor luaran yang sebenarnya terlibat? Adakah benda tu boleh dikaitkan dengan pilihan raya semata-mata? So, sebenarnya, kalau biasa kita tengok FMK LCI ni, tak adalah tengok sangat pilihan raya. Tetapi, apa yang saya nampak lebih terkesan adalah economic crisis. World economic crisis. Untuk kita dapat gambaran yang lebih mendalam, kita juga tak nak kenalah tengok tarikh sebenarnya berlaku World Economic Crisis. Okay, so kita boleh nampak kadang-kadang dia punya list ni berbeza-beza. So kalau kita tengok dekat sini, kita mulakan yang ni 1907, 1929, 87. Ni sekejap je sebenarnya. Okey, 1987 berlaku jugalah krisis. Kita letak 1987 tu bila? Yang ni macam tak relevan. Okey, ada Black Monday crash 1987. Mungkin crash tu berlaku sekejap saja. Japanese asset bubble burst 1992 pun tak ada masalah.
biarlah Japanese accept bubble burst, kita still boleh naik je lah 1992. 1995 tak ada. Tapi Asia Financial Crash, kalau kita tengok dekat sini, berlaku tahun 1997. Jadi kita boleh nampak lah kat sini. Asia Financial Crash 1997. So adalah reason dekat sini. Untuk kata 1995 jatuh sebab sebelum nak sampai kepada pilihan raya 1999 tu adalah Asia Financial Crash 1997. So itu antara yang terburuk dan terdahsyat lah dalam sejarah. Indeks SBM-KLCI tu kalau tuan-tuan tengok, waktu tu lah boleh beli. Ada orang kata siapa yang beli waktu public band RM2, waktu tu kaya raya lah, lepas tu apa semua dan sebagainya. Jadi kita tengok pula .com bubble burst 2000. Jadi kita tengok kat sini. Ini ada .com bubble burst 2000. Kemudian 2007-2008. 2007-2008 subprime mortgage crisis. Yang mana kalau kita tengok ni macam dia sideways lah. Mula-mula sideways lah untuk beberapa hari tapi lepas tu nampaknya berjaya naik. Okay, so 2004 adakah kita tak terjejas sangat dengan subprime mortgage crisis ni? Dia sebenarnya teruk jatuh lepas tu sebab subprime mortgage crisis tu. Tetapi bila stock market rebound semula, dia boleh naik lebih tinggi daripada waktu crash tu. Waktu ni kalau saya boleh kata kalau lah benda ni ada kaitan dengan government ke, bermaksud benda tu dalam masa yang sama kita menerima tempias, tapi dalam masa yang sama kita juga boleh bangkit semula lah waktu tu. Saya ingat 1998 pun adalah kejatuhan yang teruk lah. Kejatuhan yang teruk. Tapi so far kalau 1998 punya krisis, 1997 bila jatuh sampai ke susah gila nak naik. Dia perlukan masa selama, katalah puncak kat sini, perlu masa sebanyak 10 tahun baru boleh beat balik puncak yang sebelum tu. Berbanding dengan kalau kita kata 2007 tu puncak, kita hanya perlukan mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu dah boleh okey balik lah. So dalam sejarah dia, Asian Financial Crisis tu memang paling teruk lah. Memang paling teruk. Jadi kita pun boleh tengok, biasa orang selalu sebut ada beberapa yang .com punya bubble crash pun teruk. Tapi saya tengok lepas tu boleh naik balik. Itu pun makan masa mungkin 1, 2, 3, 4, mungkin 5 tahun. 5 tahun lah untuk naik balik lah. Jadi kita kembali semula kepada market crash yang ada COVID. Kemudian kita ada COVID. Jadi COVID. Ada yang kata, okay, so bolehlah kita letak kat sini. Kebetulan pula COVID crash 2020 baru nak bagi point. Okay, market memang tengah jatuh. Jadi kalau kita nak kat sini, COVID crash tu adalah di sini lah. COVID crash tu di sini. Dekat sinilah. Ini yang dekat sinilah dia punya COVID crash tersebut. Okay. So far benda ni masih lagi dalam period tu lah. Okay, COVID crash. Jadi sekarang ni, so ke mana apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada ni? Okay, so kalau nak kata negara kita so far kalau berlaku financial crisis pun ada masa-masa kita masih boleh tahan dan masih boleh bangun semula. Kalau nak kata perbezaan waktu pilihan raya, okay, ada yang jatuh. Sebagai contoh kalau macam ni lah. Ini memang kita jatuh pun tak boleh bangun-bangun. Sebab kalau kita tengok beza 1995, beza. Okay, so kalau kita tengok ada beza 1995 jatuh dan ada juga financial crisis. Okay, so kita tengok apa lagi yang jatuh. 2018 jatuh dan mungkin ada boleh kata ada financial crisis juga. Tapi kita juga kena ingat ada beza 1995 dengan 2018. Okay, sebab kalau 1995 bila lepas pilihan raya sebenarnya ada period kenaikan tu. Okay, ada period kenaikan dekat sini sebelumlah jatuh. Jadi kalau tahun 2000, apa lagi tahun yang ada tapi pilihan raya tak dapat naik pun. Satu sideways, yang betul-betul sideways 2013. Okay, kemudian kita juga boleh nampak yang ni ada period kenaikan. 1990 ada period kenaikan. 1986 ada period kenaikan. 1982 dengan 2013 sideways. 1982 dengan 2013 sideways dan tak pernah naik dan tak ada kenaikan lah. 2013 sebenarnya ada kenaikan sebenarnya. So 1982 lah sideways. 1982 betul-betul sideways. So far tahun-tahun yang lain semuanya ada fasa kenaikan.
Okay, even untuk tahun 1995 sekalipun, kalau nak dibandingkan, cuma tahun 2018 sahaja langsung tak ada fasa kenaikan. 2018 memang langsung tak ada fasa kenaikan lah. Dan kita pun boleh tengok sebenarnya 2013 memang ada fasa kenaikan. Okay, tetapi lebih kepada sideway. Kemudiannya jadi sideway. Yang lain tu kalau kita tengok biasanya naik 1995 sempat naik tapi jatuh sebab Asia Financial Crisis. So far, jadi kesimpulan dia, apa yang dapat saya simpulkan kat sini, kebiasaannya selepas pilihan raya akan ada kenaikan. Tetapi saya ingat faktor lain yang kena diambil kira adalah wujudnya krisis ekonomi dan juga sejauh mana kerajaan yang memenangi pilihan raya tu adalah kuat atau ada majoriti besar. Sebab kalau berdasarkan kepada chart ni, saya nampak sebagai contoh 2013 orang dah mula meragukan terhadap kepimpinan Najib sebagai contoh. Jadi memang dia BN masih menang kat situ dan sempatlah naik sekejap tapi lepas tu sebelum next pilihan raya adalah sideway. Tapi 2018 kerajaan bertukar, polisi-polisi pun bertukar. Jadi 2018 langsung tak ada fasa kenaikan. Kalau nak kata dia jatuh pun sebelum, kalau tak ada COVID pun masih lagi jatuh. Jadi itu pun satu benda jugalah, yang mungkin kita boleh tengok. Jadi apakah teori selepas pilihan raya ni? PRU 15. So kalau tak ada simple majority, likely boleh jadi sideway. Kalau masih ada konflik, perpecahan, pening kepala hang parlimen ke, masak tuan-tuan. Jadi saya rasa lebih kepada jatuh lah. Jadi kalau PH berkuasa, ada dua teori. Jatuh. Yang kedua adalah sideways atau naik sebab PM berbeza. Mungkin tak tahulah kan. Jadi apakah yang perlu kita buat? Apa yang kita perlu buat adalah perhatikan, bagi saya lah, kita kena perhatikan market. Masuk bila market mula naik. Dan bila dah masuk tu, at least lah sepatutnya mengikut sejarah, bila market naik, dia dapat naik sekurang-kurangnya selama 274 hari. Yang ni. Tapi ini pun sebab berlakunya .com bubble burst. Tapi kalau kita nak kata macam, kalau dia boleh naik tuan-tuan, saya boleh kata naik tu dia boleh jangka masa lama lah. Naik, saya boleh kata mungkin at least sekurang-kurangnya 6 bulan. Melainkan ada financial crisis yang lain. So itu konservatif dia lah. Kalau Abah berkuasa, betul. Lupa pula. Kalau Abah berkuasa. Saya pun tak tahulah. Kalau Abah berkuasa, mungkin boleh satu sejarah baru lah. Sejarah baru lah. Tapi adakah sejarah baru ulang balik waktu dia pemerintahan? Saya tak tahu lah. Langkah Sheraton tu nak kata benda tu dalam COVID. Jadi kita tak boleh nak cakap sebab abang memerintah jadi dia terus merudum sebab faktor COVID. Kalau tak ada faktor COVID tu mungkin kita boleh letak satu lagi time frame yang lain lah dekat sini. Jadi inilah dia. Daripada apa yang kita tengok ni, mungkin itulah antara benda yang kita boleh simpulkan. So kita sebagai traders ataupun investors sentiasa monitor market dan kita kenalah tengok peluang-peluang untuk masuk tu. Bila naik kita tak tahu, tetapi kita harap naik lah. Kita harap naik. Dan kita pun rasa akan mungkin sengit juga. Tak tahulah kalau tak sengit kan. Kalau tak sengit tu sejarah lah tuan-puan. Sejarah lah. Itu dia. Tuan-tuan puan, itu adalah satu persoalan. Daripada sudut kita traders dan investors ni, apa yang kita boleh lihat daripada sejarah dan apa yang kita boleh buat sekarang. Kita tengok FBM KLCI. Indeks lain macam mana? Indeks lain pun sebenarnya sama sahaja. So cara dia kita boleh tengok dengan masukkan indeks lain. Sebagai contoh kita masukkan FBM Small Cap. Kemudian kita masukkan juga FBM T100 sebagai contoh. Jadi bila kita tengok dekat sini tuan-puan, so kalau kita cuba tarik ke belakang, FBM KLCI, FBM T100 dengan FBM Small Cap ni baru dibuat sejak 2006 lah. Jadi susahlah kita nak tengok prestasi sebelum ni. Tapi kalau kita tengok 2008, FBM Small Cap dengan FBM T100 pun follow lebih kurang FBM KLCI. Perang Teluk 1991 macam tak ada efek kan? Betul tak tu? Itu pun satu benda kan 1991. Jadi 1991 berlaku waktu ni lah. Nampak macam tak ada efek pula. Nampak macam biasa lah. Itu bergaduh sama ni je lah kan. Cuma bila tahun 2008 ni, sebab berlaku financial crisis dan naik semula, kita juga dapat perhatikan small cap dengan counter top
top 100 bursa naik lebih laju daripada FBMK LCI. So boleh faham lah itu lebih kepada FBMK LCI counter yang agak mature. Kadang bila naik susah sikit nak bergerak. Tapi kalau kita tengok 2013 FBMK LCI, oh tak, ni FBM, oh tak lah, yang ni kalau yang kat sini bila daripada sudut kenaikan small cap lagging sikit. Kalau baru bangkit daripada krisis agaknya mungkin dah banyak yang rugi ke apa ke. Tapi bila sideways, counter yang sedap digoreng adalah counter small cap, counter small cap. Kemudian kalau pilihan raya lepas 2018 time jatuh, small cap pun boleh terkesan lagi teruk, dan bila berlaku COVID pun dia lagi teruk terkesan. So ini juga antara mengukuhkan hipotesis bahawa kalau berlaku financial crisis, selamatkan diri daripada penny stock dahulu. Tapi selepas dah berlaku financial crisis, market mula naik, masuk paling awal dulu penny stock agaknya. Okay, sebab kita nampak kenaikan dia melampau-lampau. Tak adalah FBM small cap tu merujuk kepada penny stock, tapi banyaklah counter berada di bawah small cap. So boleh tengok sebenarnya small cap ni cover apa jadi kalau kita tengok kat sini 200 stock selepas daripada mid cap. 200 stock. Dia memang tak adalah sampai tapi adalah dia punya mid cap tu berapa, small cap tu berapa. Okay, so contoh so kita tengok bursa Malaysia lah senang cerita Kita tengok bursa Malaysia. Kita tengok dia punya indexes Okay, so kita contoh. Kita boleh tekan FBM small cap, akan keluarlah counter-counter dalam FBM small cap tu. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengoklah kalau dia tulis definition. Excluding Malaysia Small Cap Index adalah dalam main market selepas dah tolak di Bursa Malaysia Top 100 Index. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Lepas dah tolak kat sini, so dia adalah Small Cap Index. Dan itu pun hanya dalam main market saja. Okay. So penny tu boleh kata mungkin index, mungkin fledgling index. Jadi sebenarnya kalau nak lebih ni patutnya kita ambil lah fledgling ke, kemudian kita ambil juga okay. So bila market sideways contoh 2018, bila berlaku COVID paling up apa tuan-tuan? Ace counter lain macam lah dia punya ni. Jadi kalau waktu ni yang patut kita fokus adalah Ace counter lah. Okay. So memang sangat-sangat powerful lah. Okay, so kalau kita tengok pula dari sudut waktu 2013, market sideways. Tetapi counter-counter yang ni lain banyak mencanak so antaranya adalah fledgling lah. Fledgling ni likely mungkin penny lah, fledgling. So kita tengok definition fledgling bukan dalam emas index. Tak ada pun small cap ke apa. Okay, jadi itulah dia antara kenapa kadang-kadang kita pun kena tengok juga indeks yang ada, bagaimana performance dia. So, senang cerita, kalaulah berlaku apa-apa pun, kadang-kadang market memang jatuh. Okay, market memang jatuh, semua indeks pun sebenarnya follow jatuh. Okay, ada ke keadaan market jatuh tapi ada indeks melawan? Tak ada. Semua pun akan follow pergerakan indeks yang lain-lain. Tetapi bila market rebound, ada certain counter yang kita boleh consider juga masuk untuk dapatkan pulangan yang lumayan. Okay, so itulah dia antara kita punya pendedahan lah pada malam ni. Okay, so itu satu. Kita pun dah tahu pasal, kita dah tengok statistik bagaimana relation indeks FBMK LCI dengan pilihan raya dan juga faktor lain seperti krisis ekonomi dan juga kekuatan ataupun kestabilan lah sesebuah kerajaan tu. Okay, kemudiannya kita juga membandingkan indeks-indeks yang ada, yang mana kadang-kadang bila berlaku rebound, indeks tersebut ataupun counter dalam sektor tersebut berpotensi boleh pecut lebih jauh daripada indeks FBMCI sebagai contoh. Okay, jadi jika anda ada sebarang persoalan boleh tanya pada ruangan komen. Okay, so dalam masa yang sama tuan-tuan, saya juga ada sempat tadi saya cubalah nak tengok apakah counter-counter yang terlibat. Okay, counter-counter yang terlibat mungkin dalam yang mempunyai kenaikan. Okay, so
step by step dia adalah pertama sekali ini kita gunakan Python. Okay, so ini kita gunakan Python dan yang ni kita ada ambil data lah, ambil data daripada Shared Investor Station, Shared Investor. Jadi kalau kita tengok dia punya bentuk data yang ada adalah ada banyaklah counter dalam ni dan tarikh tu sejak daripada dia mula IPO. Okay, dan setiap counter tu kita boleh tengok dia punya, okay, so macam ni ni sejak tahun 1997 lagi counter ARK ni. Tak tahulah sekarang wujud lagi ke tak. Okay, wujud lagi sebenarnya. Okay, jadi kita boleh nampak dia punya harga saham apa semua tu lah. Okay, so itu satu. Jadi sekarang ni kita nak cuba tengok berdasarkan kepada tarikh-tarikh tertentu ni. Okay, tarikh-tarikh tertentu. Mungkin kita ambil tarikh PR yang latest 15 sebagai contoh. Okay, yang mana kita nak tengok mungkin teori kita ada beberapa lah. Antaranya adalah counter apa yang naik dalam tempoh masa 6 bulan. Lepas daripada counter macam ni yang biasa naik lepas daripada PR. Okay, so mungkin kita boleh tengok dekat sini. Tapi pening sikit. Saya cuba buat. Okay, so yang ni saya ada buat run lah sedikit. So saya cuba tengok segala stok tu. Kemudian saya cuba masukkan tarikh PRU 2008. Okay, so ini baru 2008 lah. Okay, 2008. Kemudian counter apa yang naik dalam tempoh 120 hari. 6 bulan. Okay. 6 bulan lah. 6 bulan. Jadi, dapatlah dia punya senarai tersebut. Okay. Cuma bila kita tengok top 30 counter, semuanya warrant. Okay. Semuanya warrant. Dan memang ada yang naik 4,900%. Ada naik 327%. Okay. Carzo naik 324%. Counter yang biasa. Okay. Tapi kalau kat sini saya boleh kata saya cubalah percentage ni kita jadikan kemudian kita labelkan lah. Ini adalah tahun 2008. .csv 2008 6 bulan lepas. Okay, jadi kita boleh tengok dekat sini. Okay, kita belajar sedikit sebanyak tentang Excel. So ini saya besarkan. Jadi kalau kita tengok kat sini, ada macam-macam counter lah. Okay, so kita jadikan a table, Ctrl T. Kemudian kita tak nak lah yang ada ni lah dash ni. Okay, so kita boleh buat does not contain. Jadi akan keluar je semua yang likely adalah orang kata mother stock, counter biasa. Dan kita susun ikut percentage. Alamak, ada CC ni pun something jugalah. Okay, tapi kita boleh abaikan lah. Okay, jadi kita boleh nampak counter-counter macam ni lah. Yang ada naik. Okay, Carzo, SAO, OWG, Uniwall, Saipak, Gretek, CSFP Tech, Muda, Straits. Ada ke sebarang? So far, kajian saya baru dapat sampai kat sini. Okay, ini pun untuk tahun 2008. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba tengok pula lah counter masa naik 2000. Kita kena buat satu-satu dulu. Counter mana? Tahun mana tuan-puan nak kita buat kajian? Okay, yang naik lah kan. Kalau boleh kita nak naik. Tuan-puan nak tengok yang naik ke yang jatuh? Yang kita pun tak nak lah tengok yang lama-lama sangat. Ini tahun 2008. Tak, tahun-tahun bila ni? Kita nak cuba bandingkan. Ini tahun 2008 punya. Kita cuba nak bandingkan dengan tahun 2000. Adakah 2013 pula? 2018 Okay, boleh? So kita tengoklah 2018 2018. Ada tak persamaan dia? Okay, so apa yang saya akan buat adalah kita tengok tarikh 2018 adalah 14 14. Okay, so tahun 2018. Okay, so itulah tarikh pilihan raya. Jadi ini adalah 14 Kita akan ambil 14. Kemudian kita tekan. Alamak, jap. Ni saya dah ubah tadi kat atas ni. Percentage. Senang. Okay, jadi tadi kalau saya tengok tak silap saya benda ni berjalan selama 11 minit baru selesai dia run. Okay, so nanti selepas selesai kita bolehlah tengok dia punya result dia. Okay, selesai 5 minit. Tapi masih lagi benda ni belum berakhir. Okay, so kadang-kadang inilah. Kadang tengok benda tu berjalan pun melekakan lah tuan-puan. Okay, tapi kita cuba nak dapatkan data daripada benda tu menarik sebab bila kita antara reason macam mana saya boleh mula terdedah dengan Python ni sebab kita nak mencari
reason lah, mencari statistik yang ada. Mungkin nak tengok strategi apa yang berkesan dan sebagainya. Jadi saya ingat kalau tuan-puan betul passionate, memang Python tu memang satu benda yang menarik lah. Okay? Satu programming language yang simple dan sangat kena dengan tuan-tuan dan puan kalau nak mengkaji analisa data ni berkaitan dengan stock market. Okay, tapi benda tu belum berakhir, belum selesai lagi. Okay, kita boleh sentuh benda lain lah. Sebelum ni saya juga ada buat satu, tengok juga pas data apa semua. Jadi saya cuba mencari maksimum, tak kisahlah dalam period semua saham tu, misal kata saham tu kalau dia ada sejak tahun 2000 sampai 2020. Okay, kat mana lowest point dia, kat mana dia punya highest point dia. Jadi kita boleh dapatkan orang kata keuntungan yang maksimum lah untuk setiap counter tu. Okay. Jadi bila saya dah buat semua tu, saya plotkan, saya dapat nampak beberapa persamaan lah. Okay. Iaitu persamaan dia untuk counter-counter yang highest maximum percentage ni, dia punya lowest point sebenarnya bila? Biasanya bila financial crisis lah tuan-tuan. Okay, bila berlakunya financial crisis. Tak silap saya ingat tahun 2008. Jadi kalau looking forward sebenarnya, memanglah tak ada siapa nak financial crisis berlaku. Akan tetapi kalau benda tu berlaku, sebagai contoh, COVID. Okay, COVID menjatuhkan hampir ke semua harga saham yang ada. Mungkin benda tu lah, COVID tu lah lantai setakat ni. Jadi sepatutnya level tu lah level paling rendah. Jadi sepatutnya kita cari counter-counter yang berpotensi, beli waktu baru dia jatuh daripada waktu COVID tu dan simpan selama yang boleh. Selama mungkin benda tu akan makan tahun. Jadi kita akan dapat generate balik maximum return. Tapi kebiasaannya adalah normal traders, normal investors yang nakkan profit, dia mungkin timing beli dah betul waktu COVID, waktu mula nak naik balik, rebound. Tapi lepas dah profit, dia akan jual. Jadi tak akan dapatlah the lowest point tu. Okay. So kat sini kita akan dapat nampak yang ni. Okay. Lepas tu kita boleh dapatkan senarai ni. Okay. Kita tukar dia punya kolom. Kemudian ini contohlah. Kalau yang asal tadi SOX, WB, Wijecorp, WC. Masih lagi. SOX pun masih lagi meletup. So jadi kalau kat sini, adakah datanglah pilihan raya apa sekalipun, target SOX, WB. Sebab confirm dia akan meletup. Saya tak pastilah. Okay. So apapun kita cuba jadikan 2018 file baru dan kita akan buka lah file tersebut. Okay. So inilah file yang ada. Kita besarkan, kemudian kita jadikan table. Okay, kalau sama ni memang bermasalah lah tuan-tuan. Okay. Nampaknya skrip saya salah. Okay, so kita cuba tengok. Alamak, sama tuan-tuan. Apa masalah? Punyalah lama run skrip. So inilah dia contoh di mana tak boleh pakai lah. Okay. Saya dah tukar 14. Ayuh, pelik lah tuan-tuan. Okay. So tak tahu yang part mana yang saya nak kena tukar tu. Nak kena tengok balik. Okay. Jadi pembaziran waktu. Itulah dia. Kadang-kadang kita ada bug je, dia jadi ni. Apa-apa pun tuan-tuan, nanti saya akan kongsikanlah dengan tuan-tuan senarai-senarai yang saya akan generate ni, dan saya share lah dalam grup. Mungkin tuan-tuan boleh lihat perbandingan pilihan counter-counter 6 bulan selepas speed. Jadi mungkin ada persamaan dalam counter-counter tersebut. Tuan-tuan boleh consider sebagai satu strategi masuk dalam counter-counter tersebut selepas pilihan raya ni. Okey, jadi apa lagi soalan tuan-tuan puan jika ada sebarang persoalan untuk malam ni atau ada sebarang idea, ini pun saya nak kena tengoklah apalah masalah dia, kenapa dia tak berjalan seperti yang diharapkan. 2018. Aduh, pelik lah tuan. Tarikh 13 lain Aduh. Macam tak sama Betul tak sama Ini 2018. Ini 2008. Sama. Nampak sama ni. SEO. Oh, tak sama lah. Macam tak sama Tapi ada yang counter-counter tu dia bila masuk dia sama je. Kalau ada senarai tu macam SFP tag sama 100. Oh, lain. Sama lah. Tak tahulah kenapa. Okay. Jadi mungkin ada kesilapan lah di mana-mana. Saya dah buat list kosong senarai percentage. Okay. Jadi selalunya sektor mana yang banyak naik selepas daripada PRU. So itu pun satu benda yang mungkin kita boleh consider untuk
tengok dekat chart. Okay, kita boleh tengok dekat chart. So yang ni kita boleh pangkah lah semua yang ada. Kita tinggalkan FBMK. Tapi kita boleh letak compare ni, kita masuklah sektor. Contoh kita ambil Malaysia saja. Jadi kita boleh ambil sebagai contoh property. Kita boleh labelkan dia sebagai Bursa Malaysia lah. Okay, so ada teknologi, ada Bursa Malaysia. Okay, so kita ada healthcare index, kita ada industrial product, kita ada plantation. Dah masuk dah pun. Okay, so kita ada energy, kemudian kita ada consumer, kita ada construction, kita ada transportation, kita ada finance, properties. Oh, banyak rupanya index, macam banyak yang baru lah saya rasa. Telecommunications, utilities, rate. Okay, habis. Okay, jadi ini pun menarik soalan Tuan Arif. Okay, jadi kalau kita cuba tengoklah, kalau daripada yang ni, yang paling tinggi tu lah yang kita nak. Okay, yang paling tinggi. Jadi kalau kita tengok kat sini consumer. Okay, consumer yang naik banyak. Oh, tapi dia tengok point juga tu tuan-puan. Kalau kita ambil daripada point dekat sini, yang ni consumer, finance, properties. Okay, kalau kita tarik ke depan sikit, kita boleh nampak properties dan finance dan consumer lah. So mungkin ketiga-tiga ni lah yang utama lah. Okay, so kalau kita tengok daripada tahun 2008 sampai 2013 sampai 2018, teknologi lah sangat powerful lah 2013 sampai 2018. Okay, so kalau tahun 2018 sampai sekarang ni pun masih lagi teknologi, diikuti healthcare sebab wujudnya COVID tadilah, Jadi saya rasa dia berbeza-beza ikut zaman. Okay, saya rasa dia berbeza-beza ikut zaman lah. Kalau macam tahun 2008 hingga 2013 ni mungkin properties pun adalah sebab ada orang membeli properties pada harga yang rendah mungkin. Okay, finance mungkin reset balik dari sudut dia punya monetary. Tahun 2004 sehingga 2008 plantation yang meletup. Okay, plantation yang meletup. Yang lain construction, finance, consumer. Jadi saya rasa kita tak boleh buat kesimpulan sektor tertentu. Yang penting kita kena membandingkan sektor-sektor tu. Dan baguslah adanya trading view ni sebab dia memang, saya ingat benda ni kita tak boleh buat boleh buat, itu mungkin nak kena programming lah apa semualah, tapi ini tuan-puan sendiri dah boleh type dan compare. Jadi satu, bila berlaku market rebound ataupun memang indeks tengah naik, identify best index counter yang patut kita masuk, identify sektor terbaik yang patut kita masuk. Okay, dengan itu kita dapat meningkatkan lagi kita punya pulangan lah. Sebab kita tak lawan trend. Okay, so saya harap itulah dia. Saya harap tuan-tuan faham apa yang saya cuba nak sampaikan pada malam ni.